please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Paparan yang kami kongsikan tadi sedikit sebanyak ada kaitannya dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu kesihatan mental, jangan ambil mudah. Seperti mana yang kita ketahui, dalam keadaan sekarang ini, ramai dalam kalangan kita yang tertekan. Apatah lagi dari sudut ekonomi, nak mencari sumber pendapatan yang mungkin ada dalam kalangan kita yang sudah hilang pekerjaan. Dari sudut pendidikan anak-anak, dari sudut membahagikan masa untuk keluarga dan sebagainya. Apatah lagi, ada yang kehilangan ahli keluarga terdekat disebabkan COVID-19. Jadi kesihatan mental itu adalah aspek utama dalam memastikan kita masih lagi, orang kata, berada di landasan yang betul, Fiza. Jadi pada hari ini, Fiza, kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Elok kalau kita perkenalkan tetamu kita, Fiza. Ya, kita bersama dengan Profesor Dr. Amir Siddiq selaku pakar psikiatri yang bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Waalaikumsalam Fiza, Gaina, apa khabar di sana? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Yana, doktor, sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, apa kata kita dengarkan dahulu sedikit laporan ringkas yang juga telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita pada hari ini. Kalau dah bersedia, jom kita saksikan. Tahap kesihatan mental di negara ini semakin membimbangkan semenjak pandemik COVID-19 bermula. Penularan pandemik ini telah mengubah corak kehidupan majoriti masyarakat apabila ramai yang terjejas sumber pendapatan dan hilang pekerjaan sekaligus menjadi punca kepada peningkatan masalah kesihatan mental terutama sejak negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bukan itu sahaja, jumlah individu yang mengalami stres semakin hari semakin meningkat seiring dengan cabaran dan situasi dunia yang kian mencabar. Rata-rata masyarakat terkesan emosi seperti kebimbangan, ketakutan, pengasingan atau isolasi, kemurungan akibat dijangkiti wabak ini serta tekanan perasaan disebabkan perubahan dalam norma kehidupan mereka. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, statistik panggilan bantuan yang diterima agensi kerajaan sejak Mac 2020 hingga Mei 2021 mendapati 85.5% daripada 145-173 panggilan adalah membabitkan pelbagai isu berkaitan emosi berikutan tekanan yang dihadapi akibat pandemik COVID-19. Selain itu, data Kementerian Kesihatan juga mendapati dalam tempoh Januari hingga Disember 2020, sejumlah 1,080 kes cubaan bunuh diri telah dilaporkan menerima rawatan di hospital. Justru dapat kita lihat kesihatan mental ini sangat penting, tambahan pula sepanjang tempoh PKP ini. Jadi, orang ramai seharusnya memainkan peranan penting dan perlu sentiasa peka dengan keadaan orang di sekeliling yang mungkin memerlukan bantuan. Persoalannya,
apakah cara yang terbaik untuk memastikan kesihatan mental rakyat Malaysia sentiasa berada di tahap yang stabil dan sejauh manakah kesedaran orang ramai terhadap isu ini? Kesihatan mental jangan ambil mudah. Baik, Fiza, Prof, kalau boleh kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Seperti yang dah kita lihat dalam video sebentar tadi, yang mana ia juga melaporkan bahawa kes domestic violence ataupun keganasan rumah tangga juga turut meningkat dalam tempoh PKP ini. Rata-rata dalam kalangan kita ramai yang tertekan, Profesor Doktor. Jadi sebagai mukadimahnya, sebagai permulaannya, mungkin Doktor boleh kongsikan dengan kita semua bagaimana sebenarnya kita nak mengenal pasti, kita nak detect yang kita sebenarnya sedang mengalami depresi, kerana mungkin ada dalam kalangan kita yang tak sedar pun mereka sedang depresi sekarang ni, Doktor. Okey, terima kasih Aina. Yang permulaannya dalam situasi COVID sekarang ni, yang isu paling utama adalah peningkatan stres semasa kuarantin, terutama dari MCO, dan juga masalah tidur. Tetapi kita juga lihat di mana individu yang tidak dapat menangani stres dengan jangka masa yang panjang akan mengalami masalah depresi dengan tadi. So simptom yang utama yang biasanya kita lihat yang orang akan datang ke hadapan baru-baru ini adalah di mana individu itu berasa sedih untuk waktu yang berpanjangan. Kemudian juga dia ingat untuk membuat kerja-kerja tertentu. Kita juga perlu bezakan bahawa ini bukan burnt out. Sekarang kita faham bahawa ada pandemik burnt out juga yang mungkin berlaku. Betul. Tetapi depresi. So perbezaannya adalah di mana kalau individu itu mengalami masalah depresi, dia throughout dia punya kehidupan. Maknanya sebagai ibu atau bapa, sebagai pekerja, sebagai contohnya pelajar, dia akan melingkupi seluruh kehidupan dia. So di situlah maka individu itu mungkin dikategorikan sebagai depresi yang merupakan masalah utama yang kita lihat sekarang ini. Okey, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga. Kita kadang-kadang tak tahu memang kita ni mengalami masalah sakit mental atau tekanan dan sebagainya. Tapi dalam tempoh pandemik ini, saya kira rata-rata landscape kehidupan kita dah banyak berubah. Antara faktor-faktor utama, doktor, yang mungkin boleh doktor kita kongsikan, antaranya seperti tekanan disebabkan oleh faktor ekonomi, dibuang kerja, gaji diberi separuh, tak mampu nak beri makan kepada keluarga dan sebagainya. Adakah ini juga antara faktor-faktor yang boleh menjadi penyumbang utama kepada masalah sakit mental ini, doktor? Betul. So, yang pertama kita nak lihat sebelum kita bermula pandemik ini, lebih kurang 1/3 rakyat Malaysia mengalami isu kesihatan mental. Tapi kita lihat dan juga ada kajian menunjukkan bahawa semasa waktu pandemik ini mungkin 1/2 mengalami isu kesihatan mental. Dan adalah isu sebagai stres dan juga isu masalah. Antara faktor utama pada permulaannya adalah perubahan dari segi tingkah laku kita dan juga kehidupan kita disebabkan oleh tak pernah mengalami isu MCO. Keduanya masalah isolasi yang dibincangkan tadi ya. Dan ketiga mungkin dari segi cara hidup kita juga berbeza. Kerja kita dah working from home sekarang ya. Tetapi semakin lama pandemik ini diteruskan, maka isu lain mula menunjuk ya. Contohnya domestic violence disebabkan kemarahan. Lepas tu isu ekonomi yang tadi kita bincangkan di mana individu mungkin bukan saja kehilangan pekerjaan tetapi mungkin gaji dia diseparuhkan contohnya ataupun dia dah tak ada lagi tak wujud lagi. Contohnya kawan-kawan kita dalam bidang tourism tourism dah almost tak ada sekarang ni dalam masa. So di sinilah kita lihat bahawa isu-isu dan faktor-faktor sebegini yang meningkatkan lagi isu kesihatan mental di kalangan kita. Dan juga WHO mengatakan bahawa isu kesihatan mental ni merupakan pandemik tersebut. Ya. Kita semua tengah rancang menggunakan isu pandemik COVID. Tetapi pandemik yang seiring dengan pandemik COVID yang kita mungkin lihat ataupun tak lihat, rasa ataupun tak rasa, iaitu pandemik kesihatan mental yang kita bincangkan pagi ini. Betul. Dan Prof. Dr. Fiza, saya kira kan juga mungkin ada dalam kalangan kita yang mungkin selama ini mereka tidak pernah merasakan depresi pada tahap yang paling tinggi, iaitu terutamanya apabila sekarang ini ramai yang tertekan dengan situasi yang sedang berlaku sekarang ini. Tetapi doktor, walau bagaimanapun kehidupan masih lagi perlu diteruskan. Bagaimana sebenarnya walaupun dalam masalah yang kita hadapi,
orang kata kita masih lagi nak mengekalkan minda yang positif dan juga untuk mencari orang kata semangat baharu untuk meneruskan kehidupan kita, Doktor? I think yang pertama tu kita kena mula-mula sekali kita kena akui bahawa kita ni seorang manusia memang ada banyak perasaan. Perasaan yang akan datang adalah perasaan frustration, marah, risau dan mungkin juga murung. Dan ini normal semasa waktu pandemik tersebut. Tetapi yang kita ingin juga akui bahawa kalau benda ini berlarutan, maka ia merupakan satu benda yang perlu kita hadapi. Baik. Jadi untuk mencegah masalah ini daripada awal lagi, yang pertama adalah rutin harian. Saya selalu bincang dengan kita semua bahawa rutin adalah sangat penting. Kerana kalau kita fikir bila kita rutin, maka isu pandemik itu dah tak menjadi satu benda yang penting. Kita follow rutin. Kedua tu adalah dari segi tidur. Masalah tidur itu memang satu masalah utama dan kita perlu tidur dengan sekadar regular untuk memastikan kesihatan baik. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah bersenam. Sebenarnya PKP yang terbaru ni, yang saya rasa satu progressive statement adalah di mana kita dapat keluar untuk jalan beriadah seorang diri. Kita perlu ambil peluang ni kerana ia mencegah isu kesihatan mental yang mungkin boleh berlaku disebabkan oleh kita dalam keadaan yang sebegini. So itu some of the things kita boleh buat. Kalau kita ini dua perkara ekstra, yang satu adalah isu relaksasi. Kita pernah buat bersama di mana kita buat breathing exercises. Tetapi ada banyak teknik relaksasi yang boleh anda latih dan ambil. Dan of course yang kedua, makanan yang sihat. Pastikan jangan main order je makanan-makanan yang berlemak, tapi makanan yang seimbang juga perlu untuk kesihatan mental yang baik. Doktor, kalau kita lihat dalam keadaan kita sekarang kan, kita mungkin melalui gelombang dan juga badai yang sama, tetapi rata-rata kita menaiki kapal yang berbeza-beza. Ada kapal yang besar, ada kapal yang kecil, ada yang naik rakit dan juga ada yang naiki sampan. Kalau kita lihat dalam faktor kesihatan mental ini, faktor-faktor seperti faktor sosial, faktor keganasan rumah tangga, mungkin ada orang yang dalam tempoh PKP ini duduk di rumah yang selesa, tetapi ada juga dalam kalangan kita dalam tempoh PKP ini yang terpaksa berhimpit-himpit dengan ahli keluarga yang ramai dan sebagainya, tidak ada ruang privacy dan sehingga boleh menyebabkan pelbagai masalah berlaku dan boleh mendorong kepada masalah kesihatan mental yang sangat-sangat kritikal. Doktor, kalau boleh dikongsikan, Doktor. Itu memang sangat betul, Fiza. In fact, kita membuat satu kajian Malaysia di mana rata-rata peningkatan kesihatan mental terutama sewaktu PKP pertama itu adalah satu faktornya adalah perumahan yang kecil dan mungkin tak sesuai. Dan juga kajian dilakukan di negara barat juga, di Itali contohnya, satu kajian menunjukkan bahawa saiz perumahan pemandangan green ataupun hijau dapat membezakan antara mereka yang mungkin ada kesihatan mental yang positif dan negatif. So saya rasa yang penting kita ambil daripada pengalaman ini adalah mungkin tempat tinggal kita juga penting. Walaupun kecil, mungkin kita perlu ada pokok untuk mengimbangi situasi yang mungkin resah. Of course, kalau kita satu lagi faktor yang kita tak tukar adalah di mana luar kita, contohnya ada dan ini menunjukkan, ini juga membawa kepada isu stres, mana ada mungkin bapa dan juga ni dapat mengantuk contohnya. So these are some of the factors that also can increase. So maka di sini kita perlu perbincangan di atas keluarga supaya kita ada tempat yang kita boleh duduk kemudian, contohnya memandangkan mungkin kawasan rumah kita besar, ataupun kita berbincang di sini waktu itu yang tertentu supaya tak diganggu kerja dan membuat kerja tertentu. Ini perlu komunikasi yang baik, kita akan sangat faham dan tekanan semasa kuarantin di rumah yang tertentu. Okey, baik. Dan saya sebenarnya sangat suka dengan soalan yang Fiza ajukan tadi sebab bila dari sudut perundangannya pula ia berkaitan dengan equity dan bukan hanya equality. Baik, Profesor Doktor, sebenarnya kita ada banyak lagi soalan yang nak diajukan kepada Profesor Doktor. Tetapi sebelum tu Fiza, kita sempat juga bertanya kepada orang ramai tentang apakah pendapat mereka tentang topik kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Kesihatan mental ini penting kerana gangguan kesihatan mental boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, tak kira usia,
taraf hidup ataupun pekerjaan. Bila seseorang mengalami gangguan mental, dia boleh menjerumus ke arah kemurungan dan ia boleh menyebabkan seseorang itu bertindak di luar kawalan seperti mencederakan diri sendiri ataupun mencederakan orang sekeliling dia tanpa dia sedari. Jadi bukan sahaja sakit fizikal yang perlu kita rawat, tetapi sakit mental juga perlu dirawat. Sekurang-kurangnya sakit fizikal itu kita nampak, tapi tidak untuk sakit mental. Kerana percaya ataupun tidak, ada juga segelintir orang yang tidak sedar pun yang mental mereka ini tidak sihat. Pandemik COVID-19 ini memberi kesan psikologi negatif kepada orang ramai di seluruh dunia akibat proses kuarantin yang terlalu lama dan juga tekanan ekonomi yang berpanjangan, dan orang yang mempunyai masalah kesihatan mental ini mereka cepat rasa risau, mereka cepat bimbang sekiranya mereka dijangkiti ataupun menjangkiti wabak berkenaan. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah sekiranya kita kenal sesiapa yang berada di sekeliling kita yang mempunyai masalah kesihatan mental ini, mungkin kita boleh memberikan orang kata sekiranya ada kebimbangan ataupun kegusaran ataupun rasa risau, mereka boleh meluahkan kepada orang yang mereka percayai. Kesihatan mental ini sangat penting, bermula dari kanak-kanak, remaja sehingga dewasa. Apabila mental kita sehat, maka fizikal kita juga akan sehat. Bagi saya, pentingnya menjaga kesihatan mental kerana ia akan memberi kesan terhadap emosi seseorang. Saya sendiri pun pernah mengalami masalah kemurungan dan saya atasi masalah kemurungan saya itu dengan lebih kepada bekerja dan meluangkan masa dengan keluarga. Baik, itu dia sedikit sebanyak pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan Fiza, saya sebenarnya tertarik dengan salah seorang daripada responden itu tadi yang berkata tentang meluahkan. Saya kira depresi ini ataupun kemurungan ini akan bertambah lebih parah, Profesor Doktor, sekiranya kita tidak luahkan kepada orang yang kita percaya. Ianya boleh menjadi pasangan kita ataupun keluarga kita mahupun kawan-kawan kita. Kerana sekiranya dipendam perasaan ini dan kita menidakkan perasaan ini secara keseluruhannya, ia akan membawa kepada sesuatu yang lebih parah, lebih kritikal lagi, Profesor Doktor. Betul. Memang yang penting adalah untuk kita selalu bincang tentang sihat, di mana kita menggalakkan orang ramai mencari satu confidential ataupun orang yang dipercayai untuk boleh bantu untuk bertanyakan jika mereka mempunyai satu situasi atau masalah di situ. Dan kepada mereka yang diberi peluang untuk menjadi confidential tersebut, dengarlah tanpa prejudis. Janganlah kita menilai kawan kita semasa dia tengah membincangkan itu yang dia tengah alami pada masa itu. Dan of course kepada penting sekarang ini merupakan kesihatan mental sangat tinggi, di mana kita perlu di mana bantuan boleh diberikan untuk tadi masalah violence ataupun masalah tangga 1999 talian kasih itu sangat penting, dan di situlah juga talian kasih itu boleh membantu untuk mereka yang mengalami isu kesihatan mental untuk dapat sewajarnya. Okey. Dan saya kira kalau kita nak meluahkan sesuatu ni, kita perlu cari orang yang betul juga. Takut kadang-kadang kita salah luah di salah orang ni, kadang-kadang nasihat yang dia berikan tu juga mungkin takut nasihat yang salah. Jadi kita perlu cari orang yang betul untuk kita luahkan sesuatu masalah tu, kan Doktor? Kalau kita lihat tentang masalah kesihatan mental ini, ia bukan sahaja kepada mereka yang mengalami masalah tentang tekanan faktor ekonomi, sosial, keganasan rumah tangga, tetapi kita lihat juga tentang mereka yang pernah positif dijangkiti wabak COVID-19 ini, ataupun mereka yang pernah menjadi kontak rapat kepada mereka yang positif ini, kerana kita ada stigma dalam kalangan masyarakat yang kadang-kadang walaupun mereka ni dah pun sembuh, mereka ada stigma tertentu yang diberikan oleh masyarakat, tetapi bagi mereka yang beberapa kali menjadi kontak rapat pula, ini mungkin boleh memberi tekanan yang tinggi juga dalam pemikiran mereka, kerana ada kerisauan, takut menjangkitkan kepada ahli keluarga, menyusahkan anak-anak dan sebagainya. Mungkin Doktor boleh beri komen sikit. Saya kira sebab ini isu yang banyak juga dibincangkan ketika ini, tentang masalah tekanan, depresi yang dialami oleh bekas pesakit COVID-19 dan juga mereka yang menjadi kontak rapat kepada golongan ini, Doktor. In fact, Fiza, kita boleh tambah lagi doktor yang merawat yang COVID juga distigmakan, di mana kita pada permulaan, kalau tak ingat bulan 4 tahun lalu, di mana mereka yang bekerja di Sungai Buloh susah mencari
rumah sewa ataupun bilik sewa disebabkan doktor yang berkhidmat dekat kawasan COVID. So stigma ni memang sangat penting untuk hapuskan kerana ia betul-betul benda yang tidak begitu baik ya. Kerana individu distigmakan akan mengalami tekanan yang tentu pasal. Bukan setiap keluarga dia dan juga rapat dia juga akan mengalami tekanan yang tentu pasal yang akan meningkat disebabkan oleh stigma tersebut. Dan juga kalau kita ada elemen stigma ini, dia akan mengelakkan individu ke depan. Baik. Dia kita lihat contohnya mass testing. Kalau kita dah takut akan dapat stigma untuk COVID positif, maka orang tak akan datang ke hadapan untuk mengetahui status mereka dan kita tak tahu bahawa mereka ni positif dan akan menjangkitkan orang lain. So, perlu kita untuk ini kerana dia bukan saja benda yang akan mengelakkan orang ke hadapan untuk mendapatkan rawatan, tapi juga akan membinasakan kesihatan mental individu yang terlibat sama ada dia ataupun partai-partai rapat. Baik, Profesor Doktor, dan saya kira juga topik kita iaitu kesihatan mental ini, kalau dahulu mungkin ianya adalah salah satu topik yang tabu ataupun jarang dibincangkan, ataupun sekarang ni pun masih ramai lagi yang tidak bersifat terbuka kerana seringkali dikaitkan dengan stigma kalau seseorang itu mempunyai masalah mental adalah orang gila. Dan saya kira kan doktor, kesihatan mental ini perlu disuarakan, malah ramai dalam kalangan selebriti maupun public figure yang dengan terbuka membicarakan tentang kesihatan mental mereka. Dan saya kira ini sedikit sebanyak membuka minda dan juga mata masyarakat tentang pentingnya untuk kita bicarakan tentang topik kesihatan mental ni. Tetapi saya juga ingin menyentuh dari sudut peranan yang perlu kita ambil, peranan yang kita sebagai masyarakat, kenalan, keluarga, kawan perlu mainkan sekiranya kita melihat ada dalam kalangan kenalan kita yang mempunyai masalah depresi ataupun kemurungan ni, doktor. Ya, so seperti kita bincang tadi, ini adalah pandemik tersembunyi. Kita lihat bahawa kes meningkat ya. Dan ini bukan isu yang main-main kerana kita takut bahawa individu ini yang seperti kita tahu risiko untuk kemurungan terutamanya adalah bunuh diri ya. Kita ada masalah ekonomi yang seperti bincangkan tadi, ia akan meningkatkan lagi risiko. Terutama di kalangan lelaki kerana satu faktor risiko untuk lelaki adalah kehilangan pekerjaan. Dan banyak kajian menunjukkan bahawa sekiranya ada peningkatan kehilangan pekerjaan akan ada risiko sangat penting untuk kita lebih prihatin ke masyarakat di sekeliling. Ada nampak bahan risiko perwatakan, mintalah tolong, kita bertanya khabar kepada individu tersebut ya. Dan kepada kita macam kita, kalau kita nampak ada orang tiba-tiba jatuh, rebah ya, kita tahu nak telefon 999 sebenarnya. Kita pun kena tahu. Betul. Kalau ada kawan kita datang ke depan kata, Fiza, saya ada masalah, kita pun tahu di mana kita nak mencari bantuan untuk kawan kita tu. Kalau dia pergi ke UINA kita, saya jumpa dengan pakar, at least kita tahu pakar mana yang boleh kita rujuk. Penting untuk kita tahu siapa yang ahli untuk merawat atau membantu mereka ini. Okey, baik. Profesor, Doktor. Ya. Kalau boleh secara ringkas doktor, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita ini, kalau mereka mungkin tahu diri mereka, rakan-rakan ataupun ahli keluarga mereka, di mana dan bagaimana cara untuk mereka mendapatkan bantuan yang paling awal sekali untuk rawatan ni, doktor. Okey, so yang paling senang sekali kalau mereka yang ingin meluapkan emosi tanpa diketahui siapa dirinya tapi perlu bantuan, kita bincang tadi Talang Kasih Defenders KL merupakan apa ya. Untuk mereka yang ingin berjumpa untuk mendapatkan saringan, mungkin di klinik kesihatan ataupun di doktor-doktor klinik biasa pun boleh. Ataupun kalau nak cari yang lainnya, nama dia clinical psychologist, boleh membantu ataupun pakar psikiatri. Ya. Dan mereka ini berada di dua-duanya di hospital dan juga di klinik swasta dan juga di klinik kerajaan. So, jangan risau hadapan untuk meminta bantuan, terutama semasa peringkat ini. Kadang-kadang tak ada pun rawatan yang diberikan dari segi rawatan, tetapi ada sokongan moral dan juga sokongan psikologi yang dapat diberikan untuk memastikan supaya individu ini dapat mengarungi kehidupan normal baru yang kita alami sekarang ini dengan lebih bersedia. Kita biarkan sampai dah melarat dan menjadi satu penyakit, dan di situlah masalah lebih besar akan berlaku. Dan saya kira ini adalah conclusion ataupun konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Ya kan Fiza, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Amir Siddiq
pakar psikiatri kita yang berkongsi sedikit sebanyak tentang topik kita pada hari ini yang saya kira harap-harapnya dapat memberi inspirasi kepada mereka di luar sana yang walaupun sedang berdepan dengan masalah kemurungan ataupun depresi, masih lagi ada jalan penyelesaian ataupun jalan keluar dari masalah ini. InsyaAllah jangan risau kerana anda tidak keseorangan. Cari jalan keluar, cari individu ataupun mereka-mereka yang lebih pakar untuk membantu anda, insyaAllah.